Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sama-sama mulakan kelas pada malam ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Baik, insyaAllah kita akan membincangkan pada hari ini masuk ayat yang ketiga ya, surah Al-Jumu'ah. Okay, saya akan ulang ringkas daripada ayat yang pertama ya, terjemahan. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sedang atau akan bertasbih ataupun sentiasa bertasbih lillah kepada Allah, apa yang ataupun makhluk yang fis samawati berada di langit, di keseluruhan langit sebab as-samawat jamak, makhluk yang berada di keseluruhan langit dan makhluk yang berada di bumi bertasbih kepada Allah yang sifatnya maha menguasai, al-malik, Al-Quddus yang maha suci, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Walladzi ba'atsa fil ummiyyin, dialah Tuhan yang telah mengutuskan di kalangan orang-orang Arab yang ummi, yang tidak tahu menulis dan membaca, rasulan, seorang rasul dari kalangan minhum, daripada kalangan mereka. Tugas rasul tersebut apa? Yatlu alaihim ayatih, membacakan ke atas mereka, kepada mereka ayat-ayatnya, iaitu ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka daripada i'tiqad, pegangan yang sesat. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajar kepada mereka kitab Allah dan hikmah, pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Okey, dan kitab di sini merujuk kepada kitab Al-Quran yang kita ada ulas sepanjang 5 minggu lepas tentang alif lam. Di sini adalah alif lam ni. Ya, alif lam yang merujuk kepada maklumat yang dah ada di dalam minda kita. Understood bila sebut Nabi Muhammad diturunkan kepadanya kitab yang dimaksudkan ialah kitab Al-Quran. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sedangkan walhal, padahal, ataupun kita boleh juga terjemah dan inna, in asalnya daripada inna, saya ada ulas juga sebelum ini ya. Okey, baik, sesungguhnya mereka min qablu, sebelum itu, iaitu sebelum kedatangan Nabi, lafi, pasti berada dalam dhalalin mubin, kesesatan yang nyata. Baik. Okey, dan minggu lepas saya ada nak membincangkan sedikit tentang yang ini qablu ni. Ya. Sebab min haraf jar, lepas haraf jar sepatutnya baris bawah, tetapi di dalam ayat yang kedua qablu tak baris bawah, qablu berbaris depan. Okey, jadi pada hari ini saya akan membincangkan formula nombor 5. Okey, tuan-tuan boleh buka diagram warna biru. Formula nombor
5 Tag warna biru formula nombor 5. Kemudian tuan-tuan ada tak buku ini? Siapa yang ada buku ni? Sebab saya tak pernah promote buku ni dekat dalam kelas kita ni saya belum pernah promote lagi lah. Sebab di kalangan kita pun masih ada yang belum ada buku kuning lagi ni. Buku yang ni pun ada yang belum ada lagi. Sebab dalam kelas ini ada campuran daripada kelas pagi yang mana mereka belum habis lagi buku murut Okey. Jadi kalau siapa yang ada boleh buka, siapa yang tak ada tak apalah, saya akan tulis saja Okey. Baik. Formula nombor 5 apa dia? Isim zaraf. Bahasa Arab lah baca. Bahasa Arab. Tak apa-apa, cakap lah. Isim zaraf qablu dengan ba'du akan menjadi mabni jika dia tidak mudhaf. Isim zaraf qablu dengan ba'du dia akan jadi mabni apabila dia tidak menjadi mudhaf. Okay. Qablu dengan ba'du. Formula nombor 5. Dia isim zaraf iaitu qablu dengan ba'du. Dia akan jadi apa? Mabni. Apa makna mabni? Tuan-tuan mabni itu apa? Kebal. Tidak boleh berubah. Mabni kebal atau dan tidak boleh berubah Okey. Bila tu? Apabila dia tak jadi Okey, apa makna qablu? Sebelum. Ba'du Lepas. selepas. Ini sebelum. Qablu sebelum, ba'du selepas. Baik. Kebiasaannya isim zaraf qablu dengan ba'du ni zaraf apa tuan-tuan? Zaraf tu apa benda? Dia sebut zaraf tu apa dia? Siapa volunteer nak jawab zaraf? Zaraf tu apa? Cuba tengok dalam diagram warna purple pink Pink Ada jumpa tak isim zaraf tengah-tengah? Pink Jumpa isim zaraf. Ya. Zaraf tu apa maksud dia? Petunjuk, Ustaz. Zaraf ni kita boleh terjemah ruang ataupun arah. Zaraf ni ruang ataupun arah. Saya ulang balik, zaraf tu apa? Ruang ataupun arah. Dan bila sebut ruang ataupun arah, maka dia akan melibatkan dua. Satu melibatkan masa. Satu melibatkan masa, maka dipanggil zaraf zaman.
Satu lagi melibatkan tempat dipanggil zaraf Makan. makan. Okey. Baik. Ini dah belajar kan tuan-tuan? Ini ada dalam kelas, dalam buku murun pun ada buku surat 80 kalau tak silap saya lah. Tajuk isim zaraf ni buku surat 80 81 kalau dalam buku murun buku surat 80 81 lebih kurang lah kalau tak silap saya. Cuba cek betul ke 80 81. Apa yang ada buku murun lah Betul. Betul. Ya. Okey. Baik. Cuma dia zaraf zaman dulu kalau zaraf zaman dulu kot. Zaraf makan dulu. Zaraf makan muka surat 80 kan? Ya. Zaraf zaman muka surat 81. Itu kalau buku murun, kalau buku kuning. Kalau buku kuning muka surat 31 kalau tak silap. 31 ke 20. Oh, bukan 31 isim mausul. Dalam buku ni buku surat 30. Zaraf ni apa? Saya ulang balik. Zaraf ni apa? Ruang ataupun arah. Ada dua kaitan, sama ada melibatkan masa dipanggil zaraf zaman. Kalau melibatkan tempat dipanggil zaraf makan. Makan tu bukan cakap Melayu Zaman tu cakap Melayu. Orang Arab guna perkataan zaman. Pun orang Melayu guna zaman juga akhir zaman, sepanjang zaman, zaman berzaman. Okey. Makan ada dalam bahasa Melayu, tapi makan ni bukan bahasa Melayu yang kita guna. Makan ni bahasa Arab, makna makan lain Okey, makan dalam bahasa Arab tu maksud dia tempat. Okey. Bila sebut masa macam pagi, petang, siang, malam, hari, bulan itu masa. Kalau tempat, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, utara, selatan, timur, barat, tempat. Okey. Dan dalam banyak-banyak zaraf ni, zaraf zaman dengan makan, kita bukan nak bincang semua. Kita nak bincangkan qablu dengan ba'du sahaja. Qablu dengan ba'du ni zaraf zaman ke zaraf makan? Ni saya dah tuliskan marker ni. Tuan-tuan, sebelum dan selepas. Zaman ke makan? Zaman. Okey, zaraf zaman Jadi tuan-tuan tolong tutup yang lain, kita tak nak bincang yang lain, kita nak bincang dua ni je. Qablu dengan ba'du Boleh? Okey, baik. Jadi kita tengok balik dekat formula nombor 5. Isim zaraf qablu dengan ba'du, isim zaraf ni lah yang melibatkan masa dan tempat ni. Cuma sekarang ni kita nak fokus pada qablu dengan ba'du. Saya padam yang bawah ni? Ya. Okey. Baik, isim zaraf qablu dengan ba'du akan jadi mabni bila dia tak jadi mudhaf. Baik, dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan, kebiasaannya isim zaraf ni isim zaraf dia akan jadi mudhaf. Kebiasaannya saya ulang balik, kebiasaannya isim zaraf dia akan jadi mudhaf, bersandar kepada perkataan lain. Contohnya kalau kita sebut sebelum. Sebelum apa tuan-tuan? Contohnya kita nak contoh apa Solat sunat. Ba'diyah. Tak, yang tu dia dah gunakan ba'diyah tu betul daripada perkataan ba'du lah ba'diyah. Selalunya kuliah maghrib dibuat bila? Kuliah maghrib kita buat bila? Tak, okey macam ni. Kalau hari raya, kalau solat Jumaat, khutbah bila? Kalau hari Jumaat, khutbah tu dibuat bila? Sebelum solat ke lepas solat? Belum. Sebelum? Sebelum solat. Boleh tak saya kata khutbah sebelum? Boleh tak? Sebelum khutbah. Hari ni insya-Allah khutbah kita sebelum.
Boleh? Boleh tak? Tak payah. Tak payah sebut. Saya ulang balik. Hari ni khutbah kita sebelum. Tak faham. Maknanya perkataan sebelum dengan selepas ni dia kena ada sebelum apa, selepas apa. Okey? Saya nak balik kampung lepas. Faham tak? Tak faham. Kebiasaannya isim zaraf ni. Kebiasaannya isim zaraf ni dia akan jadi mudhaf. Contohnya kalau masa ni kalau macam hari. Hari apa? Yaumul Jumu'ah. Surah yang kita bincangkan ni surah Al-Jumu'ah. Hari Jumaat, Yaumul Jumu'ah. Hari apa? Hari Jumaat. Yaumul Itsnain, Yaumul Thulatha, Yaumul Arbi'a. Hari Selasa, Rabu dan sebagainya. Hari mudhaf, Rabu, Isnin, Selasa itu semua adalah mudhaf ilaih. Boleh sebut bulan. Bulan apa? Bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan sebagainya. Bulan mudhaf, Syawal, Ramadan adalah mudhafun ilaih. Itu masa. Sebelum apa, lepas apa. Maknanya dia adalah mudhaf dan perkataan selepas jadi mudhaf ilaih. Begitu juga dengan tempat. Tempat pun biasanya jadi mudhaf juga. Contohnya apa? Depan. Ada aksiden tadi. Ada aksiden tadi depan. Depan apa? Tergantunglah depan sekolah ke, depan rumah ke, depan taman ke, depan shell dan sebagainya. Okey, belakang. Belakang apa? Tolong ambilkan durian. Belakang. Kat belakang. Tapi kat situ sebenarnya kita dah faham dah. Dah mafhum kat situ. Tolong ambil durian kat belakang. Belakang mana? Belakang rumah. Sepatutnya rumah, tapi memang saya dah beritahu tadi, kebiasaan isim zaraf dia akan jadi mudhaf dan perlu ada mudhaf ilaih, tapi kadang-kadang mudhaf ilaih itu tak ada sebab understood. Mudhaf ilaih ni tak ada sebab understood. Macam kes tadilah saya buat ayat, tolong ambil durian kat belakang. Belakang apa? Kita nak tahu belakang tu, tengok orang tu dia cakap kat mana. Okey, kalau dia dekat dalam lori, suruh ambil durian kat belakang tu, kat belakang mana? Lori. Belakang lori lah, tak perlu sebut. Situasi tu sudah boleh difahami. Kalau dia dekat rumah, maknanya belakang rumah lah. Okey. Kalau dalam kereta, dekat belakang, maknanya kat dalam bonet belakang lah. Boleh? Okey, jadi asalnya isim zaraf ni dia biasanya jadi mudhaf dan kena ada mudhafun ilaih. Okey, jadi bila perkataan qablu dengan ba'du ini mudhaf ilaih dia tak jadi mudhaf lah, maknanya dia tidak mudhaf ilaih ni tak ada masa tu, maka ketika itu hukum dia jadi mabni. Okey. Baik. Contohnya okey, saya buat contoh tadi saya sebut tempat okey, saya buat contoh sebelum lah yang dalam bahasa Melayu. Contohnya kalau ada orang datang interview, kalau interview orang tanya sebelum ni belajar mana? Sebelum ni belajar mana? Sebelum apa? Sebelum ni tu maksudnya sebelum apa? Tuan-tuan? Dalam interview sebelum ni maknanya sebelum apa? Sebelum memohon kerja kat situ. Sebelum interview ni ataupun sebelum mohon kerja, maknanya sebelum ada, tapi sebelum ni tu minta kerja ataupun temu duga, datang temu duga kat sini nak minta kerja, nak apply kerja kat sini, mohon kerja dekat sini. Ada sebut tak? Tak sebut. Maka ketika itu perkataan sebelum dalam bahasa Arab hukum dia mabni. Okey. Dia ada, dia tak disebut tu bukan dia tak ada mudhaf ilaih, dia mudhaf ilaih dia tu tak disebut sebab understood. Okey.
Contoh lain, kita sembang-sembang pergi dah habis PKP lah contoh habis PKP kita doa lah supaya Allah angkat musibah ini daripada kita kita melihat ramai yang terkesan kita doakan supaya Allah SWT hilangkan musibah ini daripada kita dan bantulah mereka-mereka yang terjejas. Mudah-mudahan dan mereka yang diuji dengan terkena sama ada diri mereka, keluarga dan sebagainya, semoga Allah SWT memudahkan urusan mereka lah, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan Allah, semoga Allah pelihara kita jugalah dan keluarga kita. Baik, contohnya lepas PKP kita jalan-jalan, makan-makan beliau memang plan nak pergi, nak kalau boleh tempat-tempat yang tak boleh pergi lama tu nak pergilah. Mula makan, masa tu dah tengah hari makan. Lepas tu tengah-tengah makan, tak plan sangat lah keluar ni, main keluar je. Lepas tu kita pun tanya, lepas ni nak pergi mana? Lepas ni tu lepas apa tu? Makan. Ada sebut makan tak? Ha. Ada sebut makan tak? Ketika itu, lepas itu jadi mabni. Dalam bahasa Arab jangan kira ustaz. Bukan dalam bahasa Melayu tidak ada baris Jadi saya bagi contoh Melayu dulu supaya tuan-tuan faham bahawa ada setengah keadaan sebelum ni, lepas ni kita tak sebut pun sebelum apa, kita tak sebut pun lepas apa, tapi orang yang di depan tahu apa maksud kita. Okey, ketika itu hukum dia jadi apa? Mabni. Okey, baik. Saya bagi satu contoh di dalam surah Rum di dalam surah Rum. Disebabkan tuan-tuan puan majoriti tak ada lagi buku formula. Jadi saya kena share nota saya lah sekejap Saya share nota saya. Tak apa, saya tulis nanti kejap lagi saya share. Surah Rum ayat 4. Lillahil amru qablu wa min ba'd. Lillahil amru min qablu wa min ba'du di dalam surah Rum ayat 4. Kalau tak salah saya cek. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi betul fi bid'i sinin lillahi al-amru biqauli. Ayat surah Rum ayat 4. Okey, saya tak nak ulas panjang yang lain-lain ni. Kita fokus dekat sini. Ya, min haraf Ja. lepas haraf jas sepatutnya baris Bawah. Tengok dekat sini qablu tak baris bawah. Lagi sekali min haraf jas. Lepas dia ba'du patutnya baris bawah tak baris bawah juga. Okey. Macam saya dah sebut tadi, biasanya isim zara ni sebelum apa? Dia akan jadi mudhaf. Okey, qablu kalau kita kata qablu mudhaf, mana mudhaf ilaih? Kalau qablu mudhaf, mana mudhaf ilaih? Okey, kalau kita tengok syarat mudhaf kat sini dah ada dah Apa syarat mudhaf tuan-tuan? Tak boleh ada apa? Nak bersandar ni tak boleh ada apa? Alif lam dan tak boleh alif lam dan tanwin. Dah cukup syarat di sini tak ada. Ya betul, dah cukup syarat di sini tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Okey? Dia cukup syarat jadi mudhaf, tapi boleh tak dia jadi mudhaf ni? Kalau kita kata qablu mudhaf, mana mudhaf ilaih? Wow. Wah, inilah mudhaf ilaih. Boleh tak tuan-tuan puan? Tak. Kenapa tak boleh? Tak. Ya, kenapa tak boleh? Domer no. Wow ni isim ke fi'il ke haraf? Wow. Wow tu. Popular ni. Isim ke fi'il ke haraf?
Tuan-tuan puan. Cubalah tengok dekat dalam bila saya sebut popular tu ada dalam Apa? Araf. Cuba Apa? tengok dekat haraf apa tu? Harap ataf. Aku. Haraf ataf Tajuk mudhaf dan mudhaf ilaih ni mudhaf Contoh tajuk mudhaf dan mudhaf ilaih ni contoh yang saya biasa sebut sebenarnya ni adalah Rasulullah. Rasulullah. Cuba tengok ni Rasul mudhaf. Kata Allah mudhafun ilaih. Saya nak tanya perkataan Allah ni isim ke fi'il? Sim. Apa dia tanda dia? Alif lam. Alif. Maknanya mudhaf isim dan mudhaf ilaih pun isim. Sim. Kalau kita kata qablu mudhaf, waw ni mudhaf ilaih, waw ni bukan isim, waw ini adalah haraf. Araf. Okey. Sama juga kesnya dengan yang ini. Ba'du ini pun kalau kita nak kata dia mudhaf, mana mudhaf ilaih? Lepas ba'du ni dia ada tanda waqaf ni, jim dia ni. Jim ni maksudnya apa? Jaiz. Jaiz harus berhenti pun boleh, nak sambung pun boleh. Sama dia punya hukum dia, nak sambung boleh, cukup nafas sambung. Tak cukup nafas berhenti. Okey. Baik, jadi di dalam kes ini qablu dengan ba'du ni tak jadi mudhaf. Sebab mudhaf ilaih dia tak ada. Okey. Kalau kita nak tengok dari segi makna lillahil amr. Nanti saya akan cerita sikit supaya tuan-tuan akan faham apa apakah ceritanya kepada pentadbiran Allah jualah. Lillah ni terjemahannya apa? Kepada, li ni untuk ataupun kita terjemah kepada kepada pentadbiran kepada pentadbiran Allah jualah. Al-amru kembali segala urusan. Kepada pentadbiran ni saya letak dalam kurungan. Yang saya letak dalam kurungan ni tidak ada dalam tulisan tapi ditambah untuk menjadikan ayat ini lebih Melayu. Kalau tak tambah nanti tak apa-apa sedap. Kepada pentadbiran Allah jualah kembali segala urusan. Min ini tak dapat nak kita tak terjemah lah. Min ni asalnya daripada tapi kalau terjemah tak sedap. Daripada ataupun tak payah terjemah, kita silentkan sahaja sebelum itu dan daripada tak payah terjemah juga selepas itu. Kepada pentadbiran Allah jualah kembali segala urusan. Sebelum itu dan selepas itu. Faham tak tuan-tuan apa maksud ayat ni? Tak faham. Tak faham kan? Okey, nak faham ayat ini kena tengok ayat ataupun cerita tentang Sebelumnya. surah Rum ni cerita tentang apa? Tentang bangsa Rum. Okey. Baik, saya bacakan terjemah ringkas. Alif Lam Mim tak diterjemahkan. Allah yang mengetahui maknanya. Ghulibatir Rum, telah dikalahkanlah bangsa Rum. Rum ni dekat mana duduknya masa tu? Tuan-tuan nampak Rum dekat mana? Rom Barat. Vatikan Rom dia ada besar tapi yang berlaku pada zaman tu saya tak pastilah Rom tu sama ada yang ada dekat kawasan Turki tu ataupun dekat belah atas kan dia ada Byzantium, Constantinople itu bahagian dekat Turki. Okey. Baik. Itu mungkin Rom Timur lah, dia ada Rom Barat dan sebagainya. Okey.
telah dikalahkan bangsa Rom fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabin sayaghlibun, di negeri yang paling hampir dengan mereka, tetapi mereka akan kembali mengalahkan musuhnya fi bid'i sinin, dalam tempoh beberapa tahun, tak sampai 10 tahun. Hanya kepada pentakdiran Allah jualah kembali segala urusan sebelum itu dan selepas itu. Dengar saya terjemah pantas supaya tuan-tuan nak tahu sebelum apa selepas apa. Dengar Okey, saya bacakan terus terjemahan Orang-orang Rom telah dikalahkan di negeri yang paling hampir, dan mereka sesudah kekalahan itu mereka akan mengalahkan semula lawannya. Dalam masa tak sampai 10 tahun, kepada pentadbiran Allah jugalah terulang segala urusan kembali segala urusan sebelum itu dan selepas itu. Sebelum apa tu tuan-tuan? Tak boleh nak ni tak boleh nak digest. Sekarang ni cerita pasal apa? Ayat yang kedua, telah dikalahkan bangsa Rom. Jadi selepas dikalahkan, mereka akan mengalahkan semula lawannya dalam tempoh 10 tahun. Tak sampai 10 tahun. Kepada Allah jualah kembali segala urusan sebelum itu. Apa peristiwa yang berlaku sebelum ini? Dalam ayat yang saya sebut tadi, apa peristiwa utamanya yang berlaku? Kalahkan. Ya, sebelum kekalahan Rom dan selepas kekalahan Rom. Ada sebut tak? Tak. Maka ketika itu dia jadi dia mutlak, dia tak ada, dia kata mutlak sebab mudhaf ilaih dia tak wujud kat sini. Okey, maka ketika itu hukum qablu akan menjadi ini pun sebelum itu merujuk kepada apa? Sebelum kekalahan Rom. Dan selepas itu, selepas apa? Selepas kekalahan Rom. Okay. Maka ketika itu qablu dengan ba'du akan jadi mabni. Ringkasnya apa kisah ni? Kenapa tiba-tiba dalam Al-Quran ada cerita tentang bangsa Rom? Orang Rom ni Islam ke? Tuan-tuan? Tidak. Kristian. Kristian Habis tu kenapa cerita pasal bangsa Rom? Kuasa besar. Okey, kuasa besar. Okey. Macam ni saya cerita ringkas. Dia orang musyrikin Mekah dengan Nabi. Orang musyrikin Mekah dengan Nabi, mereka ketika Nabi sebelum hijrah lagi, mereka berselisih. Yalah, mereka tak menerima dakwah Nabi. Okey, dan mereka juga mengikuti perkembangan semasa masa itu, perkembangan dunia. Masa itu dua kuasa besar iaitu Rom dan Parsi. Masa itu pun memang berlaku ketegangan lah di antara Rom dan Parsi, dan akhirnya berlaku perang. Parsi menyerang Rom, maka Rom telah dikalahkan. Dan orang-orang musyrikin Mekah ini menganggap bahawa mereka ini parti ataupun pasukan pilihan mereka adalah dah macam main bola lah. Pasukan pilihan mereka adalah Parsi. Sebab apa? Sebab bangsa Parsi ini mereka Majusi, mereka menyembah api. Macam mereka orang-orang musyrikin Mekah, mereka menyembah berhala. Sedangkan bangsa Rom ini mereka adalah mengikut mereka ini adalah beragama Kristian. Maka yang maknanya salah satu daripada agama Samawi, agama yang turun daripada langit yang ada kitab. Walaupun syariat yang lain terbatal ketika selepas kedatangan Nabi, selepas Nabi dah akan menjadi Nabi, syariat yang lain terbatal, tetapi mereka kata orang musyrik anggap bahawa Nabi dengan bangsa Rom ini mereka ni satu geng lah. Dan bila Rom kalah, maka berasa seronoklah orang-orang musyrik Mekah, dan mereka merasakan bahawa nanti Nabi pun akan kalah.
Okey, lalu Allah turunkan surah Rum. Surah Rum ini antara salah satu bukti kebenaran Al-Quran, menceritakan benda yang belum berlaku. Selepas itu Al-Quran sebut dalam tempoh tak sampai 10 tahun Rom telah mengalahkan Parsi semula. Okey, itulah kisah. Bahasalah cerita tentang Rom. Okey, dan dikatakan kekalahan Rom mengalahkan Parsi. Ada riwayat mengatakan pada peperangan Badar, ada yang mengatakan berlakunya pada perjanjian Hudaibiyah. Okey. Jadi ketika ayat ini turun 10 tahun sebelum itulah. 10 tahun sebelum perang Badar ataupun 10 tahun sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Okey. Itulah cerita dia. Tapi macam mana Parsi dia boleh Rom dia boleh counter balik Parsi dalam tempoh tak sampai 10 tahun? Ya, saya cerita ringkas saja. Rom dia telah Parsi dia telah menghantar gubernur ataupun gubernur untuk untuk memerintah ataupun menjadi penguasa di Rom. Akhirnya berlaku silif Raja Rom, Raja Parsi masa tu memerintahkan supaya gubernur ini membunuh adik dia. Adik dia ni pun antara orang-orang besar juga lah, panglima perang. Okey, maka si gubernur ini pun tak setuju. Hantar 2 kali surat, tak setuju, dia tak buat. Sampai 3 kali, maka akhirnya dia dipecat. Digantikan adik dia pula telah menggantikan abang dia. Adik dia dilantik jadi gubernur, abang dia dipecat. Kemudian Raja Parsi tadi hantar surat pula kepada adik dia, suruh bunuh abang dia. Maka adik dia ni pun biasalah baru dapat jawatan, nak tunjuk kesetiaan, dia pun nak pergi bunuh abang dia. Bila nak bunuh abang dia beritahu, kamu tahu tak sebelum ni aku dah dapat 3 surat untuk bunuh kamu, tapi aku tak bunuh. Tapi adakah dengan sebab kamu dapat baru dapat sekali surat suruh bunuh aku, kau nak bunuh aku? Maka adik dia pun malu alah. Akhirnya mereka berpakat dengan bangsa Rom, serang balik Parsi. Parsi kalah. Kalau ikutkan logiknya, susah nak tak logik lah. Satu bangsa dia boleh counter attack, dia boleh balas balik dalam tempoh tak sampai 10 tahun. Dan di sini Al-Quran meramalkan apa yang berlaku. Baik. Okey, jadi segala urusan itu adalah milik Allah bila sebelum berlakunya kekalahan Rom dan selepas berlakunya kekalahan Rom. Ya. Tapi tak disebut pun perkataan kekalahan Rom dalam ayat ni, tak ada. Sebelum dan selepas tak disebut pun kekalahan Rom, maka ketika itu qablu dengan ba'du jadi mabni. Baik. Dalam ayat ini, kenapa Ustaz cerita formula nombor 5 ni? Kenapa saya cerita? Sebab kita jumpa formula nombor 5 ini di dalam ayat yang ke 2. Boleh nampak skrin? Saya share skrin dengan Tuan Rahman, boleh nampak? Ni cuba Tuan Rahman tengok ni, saya dah tolong tuliskan ni. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu, sebelum apa? Kedatangan Nabi. Kedatangan Nabi ada sebut kat sini, perkataan Nabi pun tak ada kat sini. Maka ketika itu qablu jadi formula nombor 5. Walaupun jangan hairanlah, walaupun lepas roja tak baris depan. Tak baris depan pula. Walaupun lepas roja sepatutnya baris bawah. Kenapa tak baris bawah? Sebab dia jadi mabni menggunakan formula nombor 5. Sebab tak ada mudhaf ilaih, tak ada. Dia tak boleh jadi mudhaf. Sebelum itu maksudnya apa? Sebelum kedatangan Nabi. Mereka iaitu orang-orang Arab berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau orang Melayu sebut apa? Sesat apa? Sesat barat. Sesat bukan timur. Tak tahulah kenapa. Tanyalah orang-orang lama ataupun tanyalah Dewan Bahasa dan Pustaka, kenapa barat bukan timur, bukan selatan, bukan tenggara. Okey.
Jelas tak tuan-tuan puan formula nombor 5 ni? Jelas InsyaAllah. Okey. Baik. Okey, cukuplah setakat itu Baik. Kita nak sambung ayat yang seterusnya. Dia nak screenshot ke nak tangkap gambar. Contoh lain tuan-tuan puan bila imam tazkirah khatib menyampaikan khutbah selalunya ada dalam permulaan tazkirah, permulaan pengajian ceramah, khutbah biasanya ada pujian-pujian, puji-pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi. Lepas tu ada perkataan apa? Amma ba'du. Kan? Ya. Kan? Amma ba'du. Apa makna amma? Ada pun. Ba'du selepas itu. Selepas apa tuan-tuan? Selepas doa. Selepas doa ataupun selepas puji-pujian dan selawat kepada Nabi. Adapun selepas itu maksudnya selepas pujian dan selawat ke atas Nabi. Dalam keadaan itu kita ada jumpa perkataan ba'du je. Amma ba'du je. Tak ada apa-apa. Maka ketika itu ba'du hukum dia pun sama. Tak boleh baca ba'da, tak boleh baca ba'di walaupun ada haruf jar selepas. Jelas Okey. Saya padam Ya. Saya padam Los? Dah? Dalam kes room ni macam orang tengok bola lah kan kalau orang minat bola ni kan kalau pasukan dia kalah tu macam mana? Boleh bawa gaduh kan? Baik. Ataupun dalam politik kan dia punya parti pilihan dia kalah, dia rasa dia kan masih peras kan. Macam itulah yang berlaku pada zaman Rasulullah. Maknanya apa? Daripada kisah saya tadi, maknanya walaupun pada zaman itu tidak ada media, tidak adalah kecanggihan teknologi masih macam kita ni, tapi tidak menghalang mereka ini mengambil tahu tentang isu-isu semasa. Okey. Baik. Ayat yang kedua, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ayat yang ketiga pula. Maaf, ayat yang keempat. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim.
yalhaqu bihim. Ada tanda jim. Okey, kita keluarkan perkataan yang popular. Tuan-tuan apa yang pertama apa popular dalam ayat ini? Yang pertama apa? Buka ping. Ping A, ping B. Wah. Wah, harap apa tu? Atau Atas, sambung. Okey. Akharin boleh angkat tak mana? Akharin. Ada tak dalam bahasa Melayu? Akhir. Akhir. Oh, akhir. Ada? Oh, akhir. Okey, cuma kat sini dia bukan memberi makna akhir, dia memberi makna lain. Okey, tak apalah. Min, ni kena tahu dah. Min. Araf? Ya. Jama makna min. Apa makna min? Daripada, okey. Apa makna ala? Atas. Apa makna ka? Ka. Oh, Ka. seperti. Seperti. Untuk la ataupun li. Oh, itu. Lah, tadi. Okey, baik. Okey, sekarang saya sebut Melayu, tuan-tuan tolong sebutkan sebutan Arab dia tentang apa dia dalam bahasa Arab. Ni dalam huruf jar, jangan tengok huruf yang lain, tengok dekat huruf jar je. Tentang apa dia dalam bahasa Arab? Tentang. Fi. An. Tentang an. Ya, dalam Fi. okey. Daripada Min. okey, baik. Cuba lah tu. Kenapa lagi? Dia tanya dia. Pandai lah tu lah. Okey. Hum. Domain. Domain. Makna minhum apa? Apa makna minhum? Daripada mereka. Daripada mereka. Laki perempuan? Lelaki. Lelaki. Okay. Kalau daripada dia, seorang ke ramai ni? Ramai. Ramai. Kalau daripada dia seorang lelaki, nak sebut apa? Dia seorang lelaki. Minhu. Minhu. Kalau dia perempuan? Minha. Kalau engkau lelaki? minkum. Kum ramai. Kena naik sikit. Tengok dekat ping A tu. Minka. Jumpa Minka. Betul? Ya. Okey. Kalau engkau perempuan? Minki. Okey, baik. Lama. Cuba cari dekat ping B. Lama. Kat mana? Ada Cuba cari. Lama. Ni satu perkataan ni. Lama. Cuba cek dekat ping B. Ping B. Jazam. Haraf jazam satu. Apa fungsi haraf jazam? Kita dah pernah belajar ke belum? Dah. InsyaAllah dah belajar. Sebab tajuk ni ada dekat dalam buku murut. Okey. Apa fungsi haraf jazam? Mematikan. Ya. Membaris. Matikan fi'il. Membaris matikan ke mematikan? Membaris matikan. Okey. Baris ada berapa dalam bahasa? 3. Baris apa? Bawah depan. Okey. Atas. Bawah. Depan. Kalau yang ni? Mati. Mati ni baris ke tak?
Tak. Okey, jadi kita tak bolehlah sebut membaris matikan, kita terus sebut mematikan. Oh. Jazam ni mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Saya ulang balik. Apa fungsi arah jazam? Mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Okey, cuma cara mati itu macam mana? Kematian fi'il mudhari' ini dia ada 3 jenis kematian. Sempat saya ulas, tak sempat nanti. Okay. Baik, ulang balik tadi apa fungsi arah jazam? Matikan. Mematikan apa? Fi'il mudhari'. Mudhari'. Selepasnya, maknanya yang hakun ni fi'il apa? Direct. Sebelum. Direct. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Okey, dan fi'il mudhari' ni kalau ada haraf jazam sebelum dia, orang Arab panggil fi'il mudhari' majzum. Jarang-jarang dengar kan? Kita dah pernah belajar sebenarnya, tapi kita jarang jumpa Okey. Dalam buku Murun buku surat apa? Saya tak ingat. Direct manzuk tu ada apa tadi tak ada? Ya. Ada tuan-tuan Rabban tengok dekat dalam diagram warna purple A. Purple B, maaf. Cuba tengok dekat diagram warna purple B, walaupun saya belum pernah bincang secara detail sebenarnya purple B dalam kelas ni lah. Okey, purple B. Cuba tengok purple B fi'il. Tak pernah tengok lah. Tak pernah buka. Tak pernah belajar lagi kan? Okey, tuan-tuan Rabban cuba tengok. Terus dia tengok dekat nombor 1 kanan. Saya tak nak bincang sangat lah atas ni, biarkan dulu. Okey. Cuba tengok dekat bahagian kanan sekali ada nombor 1 dia tulis apa tu? Fi'il mudhari' marfu'. Okey. Apa dia takrif dia? Kat bawah tu. Yang mudarik yang tidak didahulukan oleh huruf nasab. Ya, fi'il mudhari' yang tidak didahului oleh haraf nasab ataupun haraf jazam. Okey, baik. Yang kedua, yang nombor tengah-tengah tu dipanggil fi'il mudhari' mansub. Jumpa tak? Yang tengah-tengah. Ya. Nombor 2, mansub. Fi'il mudhari' mansub tu maksudnya apa? Fi'il mudhari' yang didahului oleh haraf nasab. Okey, dan yang ketiga apa? Fi'il mudhari' sebelah kanan, sebelah kiri Fi'il mudhari' majzum. Apa dia fi'il mudhari' majzum? Fi'il mudhari' yang didahului oleh haraf jazam. Okey, muka surat 162 Okey, dalam buku Merun muka surat 106. Betul ke? Fi'il mudhari' majzum 163 Okey, saya tulis je lah dekat whiteboard ni. Siapa yang ada buku Merun nanti boleh tengok 163. Okey, nanti saya tengok keadaan lain. Kita bincangkan makna dulu, kita settlekan dulu. Kemudian kalau ada sempat masa saya akan ulas sikit tentang fi'il mudhari' majzum ni 100. Ada kan? Ada. Dah belajar kan? Dah. Ni penting semua. Tak ingat. Dah penting dah belajar lah. Saya bukan tanya ingat Saya bukan tanya ingat tak ingat. Ya Ustaz macam tak belajar je, tak pernah dengar tapi yang penting dah bila tengok dekat dalam buku dah betul maknanya dah belajar lah Cuma tak ingat, tak apa, tak ada masalah Kalau ada kesempatan saya akan ambil masa untuk cerita. Ulang balik lah Okey. Dia beza saya ajar kali pertama dengan saya dah pernah ajar. Walaupun tak ingat, tapi bila saya ulang nanti insyaAllah dia akan datang balik lah Okey. Baik. Muka surat 163 ni buku Merun Jangan lupa. Cerita kat bawah dalam buku Merun muka surat
Berapa tadi? 1, 6, 3 Kalau dalam buku kuning pun saya belum pernah belajar. Siapa yang dah mula pakai buku kuning, kelas asal kelas kita yang asal iaitu peserta yang memang kelas hari Jumaat malam Masjid Al-Um memang dah pakai buku kuning, tapi saya memang belum sampai lagi tajuk. Saya belum membincangkan lagi dalam kelas tersebut melalui perbincangan melalui buku. Sebenarnya sama je kandungan, lebih kurang. Kalau dalam buku ni muka surat 100 berapa 150 terima kasih 150. Kalau puan Puan Samsiah jumpa tak 150? Jumpa tak? Tak ada. Dia muka surat lain ke Ustaz? Tak apalah, saya boleh cari 131. 131. Cuba cek. Saya bagi tahu rujukan je, saya bukan nak ajar lagi. Malam ni tengok. Kalau sempat saya bincang lah. 131 jumpa tak? Puan Samsiah. Ada? Jumpa. Ada fi'il mudhari' majzum 131. Ada tak? Tak ada. Buku kuning. Tak ada. Ada Ustaz. Okay. Ada. Okay. Nanti boleh tulis, puan tulis nak kat sini satu sebab puan pakai buku yang versi yang lama Ya. Bukan versi edisi yang awal baik, jadi dia punya muka surat beza Okey, baik. Ni tuan-tuan nak selection dulu sebab nanti saya nak padam sebab nak tulis benda lain. Okey, yang penting kita tahu fi'il mudhari' majzum ni apa dia? Kalau lepas dia ada, sebelum dia ada huruf jazam, maka dipanggil fi'il mudhari' majzum. Okey, kemudian lepas ni apa? Ni baru je ulang kaji tadi. Jangan. B ni huruf apa? Popular? Jar. Hum, him, Ramai. Okey, saya nak tanya, kenapa kat sini baca hum, kenapa kat sini baca him? Jar. Oh, lepas huruf jar. Yang ni hum, yang ni him. Sama je, ini huruf jar. Ini huruf jar. Kenapa kat sini hum, kenapa kat sini him? Siapa boleh jawab? Lama tu apa? Lama jazam. Yes, style Arabnya dia kena nak lembutkan B kan. Nak lembutkan apa? Bahasa dia. Baik. Terima kasih atas jawapan. Okey, tuan-tuan dan puan. Saya kena tengok dekat lah. Saya bagi rujukan terus lah supaya tuan-tuan puan mudah merujuk Saya rasa semua ada kan buku murun. Oh, tapi Puan Samsiah tak ada buku murun Okey, dalam buku murun ada sebut surat apa? Dhamir ni 34. Okey, dalam muka surat 35 siapa yang ada buku murun nanti boleh rujuklah penerangan tentang bacaan baris bawah ni ada dekat dalam muka surat 35 kat nota kaki bawah dekat dalam muka surat berapa? 35 buku murun muka surat 35 34 tu dhamir umum ni yang saya fokus ni ialah yang baca baris bawah ni. Muka surat 35 dekat dalam nota kat bawah. Jumpa tak? Ada tak? 35.
Siapa yang pakai? Oh, Tak ada, kita dulu ada 2 versi juga. Tidak ya. Aduh. Okey, ni saya share dengan tuan-tuan puan ni skrin buku yang terbaru, edisi yang terkini, latest Okey, baik. Sebab kita antara boleh nampak tak tuan-tuan puan ada skrin? Nampak? Nampak? Ni dekat bawah ni 5 ganti nama domir akan berubah sebutannya kepada baris bawah sekiranya terdapat huruf yang berbaris bawah ataupun ada huruf ya. Ni 5 tempat ni tuan-tuan puan. Empat je. Ya. Ini versi edisi cetakan yang terbaru. Yang tuan-tuan puan dapat, ada yang dapat yang edisi yang pertama, ada dapat edisi yang kedua. Edisi yang pertama tak ada ni. Tak ada nota kaki. Tak ada. Dalam edisi yang pertama tak ada nota kaki. Edisi yang terbaru ada nota kaki. Nantilah tuan-tuan puan, kalau saya sempat saya buat nota asing lah, saya bagi pada tuan-tuan puan. Okey. Baik. Okey, dia macam ni Apa saya ringkaskan kepada apa yang dibincangkan tadi ialah kalau domir pada 5 tempat ni yang pertama apa? Bu. 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 Lepas tu perempuan tak kira perempuan tak ada. Kemudian Umar. Guna. Puan. Bu. Umar. Oh, lepas tu perempuan, lepas tu Umar. Yang terakhir Guna. Ini seorang lelaki, 2 orang lelaki, ramai lelaki. Seorang perempuan tak termasuk. 2 orang perempuan, ramai perempuan. Asal bacanya ialah apa? Asal bacanya ialah Umar, Una. Tuan-tuan perhatikan pada baris huruf ha ni. Jangan tengok huruf yang akhir ni. Tengok dekat baris huruf ha ni semua baris apa ni? Kan. Depan. Tapi boleh baca juga baris boleh baca baris bawah. Boleh baca hu, boleh baca hi, boleh baca huma, boleh baca hima, hum ataupun hi, huma, hima, hunna ataupun hinna. Okey. Normal baca baris depan. Ataupun bukan normal lah. Asalnya baca dengan baris depan. Bila boleh baca baris bawah? 2 tempat je. Yang pertama, sebelum huruf ha, baris bawah. Sebelum ni baris bawah macam ni lah. Ya, sebelum huruf ha ni huruf apa? Bawah. Kan? Ba ni baris bawah kan? Maka lebih ringan baca baris bawah. Tujuan dia untuk meringankan bukan sebab lepas harajah baris bawah tak. Sebab kalau kita kata lepas harajah baris bawah ni, baris ni kita melihat pada huruf akhir. Him ni huruf akhir dia bukan huruf ha. Huruf akhir dia mim. Mim mati. Okey. Jadi kita bukan kata baris bawah sebab lepas harajah tak. Di baris bawah tu sebab apa? Untuk meringankan sebutan orang Arab. Sebagaimana kita orang Melayu suka yang ringan, yang mudah sebut, orang Arab pun sama. Kalau berat dia ringankan. Kalau berat berbaris dia matikan. Kalau berat baris depan dia tukar baris bawah. Cuma kita baris berat tak berat ni subjektif. Kita orang Melayu kalau sebut bihum, cuba sebut bihum, tuan-tuan, bihum. Cuba sebut bihum. Okey tak? Ada tergeliat lidah ke? Tak. Tak ada. Sebab kita lidah kita mudah dan ringan, fleksibel. Tapi bagi orang Arab rasa macam berat sikit. Okey, maka sebab itulah ditukarkan baris bawah. Okay. Kalau yang pertama tadi kita boleh nampak ni macam ni contohnya bihi bihi sebenarnya bila kita baca bihu asalnya bihu tapi bila baca bihu kita melakukan 2 gerak kerja bibir. Saya pernah cerita ni sebenarnya dalam kelas, cuma kita nak refresh jadi saya bincang secara pantas sikit Okey, baik, kalau kita sebut bi kita menipiskan bibir, kita sebut u kita mengoncongkan bibir.
Jadi di situ ada dua gerak kerja bibir. Bihu, bihuma, bihum. Okey. Baik. Jadi bagi orang Arab berat sikit. Maka mereka nak senang, mereka tukarkan kepada baris bawah untuk meringankan sebutkan. Itu yang pertama. Sebelum dia baris bawah. Yang kedua apa? Sebelum ni ada apa? Huruf ya. Sebelum ha ni ada huruf apa? Huruf ya mati. Okey. Kalau yang tak ada buku merun, tuan-tuan boleh nampak nota ni dekat dalam buku kuning, buku surat 17 kalau ada. Buku surat 17 tu pun, buku kuning pun ada versi yang ada versi yang tak ada. Okey, jadi sebab dalam kelas ni ada pelbagai daripada ramai peserta yang daripada kelas-kelas yang lain juga. Okey, baik. Jadi dalam buku surat 17, kalau ikut buku yang ada pada saya, edisi yang saya pakai ni ada nota kaki kat bawah. Huruf H boleh juga dibalikkan bawah. Tapi nota ringkas dia lah buku surat 17. Untuk Puan Syamsiah, sekejap saya bagi rujukan dia, Tomel buku surat berapa? 13. Tomel buku surat 13. Okey. Contoh untuk yang ada huruf ya mati ni, contoh dia macam ni. Inna lillahi wa inna ilaihu ke ilaihi? Ilahi. Kita tak baca ilaihu. Sebab apa? Sebab sebelum dia ada huruf ya mati. Sama je fungsi dia apa? Untuk meringankan sebutan. Okey. Baik. Kenapa kat sini tak baca him? Sebab sebelum dia tak ada yang mati, sebelum dia tak ada baris bawah. Nun mati. Jadi di sini tidak ada apa-apa isu untuk berat bagi orang Arab, tak berat. Maka mereka sebut macam masalah. Okey. Baik. Dapat Ya. Okey. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Okey, untuk memudahkan perbincangan, saya terjemahkan dulu tuan-tuan. Saya terjemahkan dulu. Nanti cuba kita mencari membincangkan grammar melalui apa yang saya terjemahkan. Sebab kita ni nak melihat ni. Kita nak lihat dia, tuan-tuan kata tadi ni harataf, maknanya dia ada kesinambungan daripada ayat sebelum. Maknanya grammar ayat ini ataupun alasan baris dalam ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelum. Jadi untuk tuan-tuan tahu apakah yang sesuai, kita kena tengok. Saya terjemahkan dulu Okey, dan juga ni nak sedapkan terjemahan dan juga akharina, orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain dari min, apa makna min tadi? Daripada ni? Daripada mereka dan juga orang-orang lain daripada mereka lama yang masih belum. Apa makna lama? Saya lupa nak tanya tadi. Lama maksudnya apa? Belum sebab saya dah tulis kat atas tu belum. Cuba ulang kaji. Jom kita ulang kaji, tengok arah jazam, tengok pingbi. Pingbi, saya terlupa tadi nak bincangkan. Tengok pingbi. Yang pertama arah jazam apa? Lam kan? Pingbi sebelah kiri. Buka pingbi sebelah kiri arah jazam. Yang pertama lam. Apa makna lam? Apa tahu makna lam apa? Tidak pernah.
Lam tidak pernah. Lam yalid tidak pernah melahirkan. Walam yulad tidak pernah dilahirkan. Lamma belum. Belum. Lamma belum. Kemudian yang ketiga li Nah, jangan. Janganlah. hendaklah. Li. Oh, ni. Yang ketiga yang pertama lam kan? Ya, ya. Yang kedua lamma. Yang ketiga li kan? Li hendaklah. Enggaklah. Lam tu baris bawah bukan baris atas. Li sebutan dia li dan terjemahan dia hendaklah. Yang keempat la janganlah. Jangan. Lam tadi. La Mula tu. lam tidak pernah. Bukan tuan-tuan jangan keliru dengan huruf lam ni. Yang pertama lam ni yang ni yang tidak pernah. Yang kedua lam belum. Yang ketiga li ni huruf lam baris bawah ni sebutan dia maknanya Taklah. hendaklah. Yang keempat lah janganlah. Jazam dua. Jazam dua. Arus jazam 2 nanti. Biarkan sebab arus jazam 2 ni jarang jumpa tuan-tuan puan. Biarkanlah. Okay, saya takut tak habis ayat ni. Sebab tengok masa kan. Tengok masa ni kita tak masuk grammar lagi ni. Okay, baik. Yang masih belum yalhaqu ni daripada perkataan apa? Menyusul. Yalhaqu ni daripada perkataan lahiqa. Fi'il madhi dia lahiqa. Ini fi'il apa? Ini fi'il mudhari'. Fi'il madhi dia bunyi lahiqa. Lahiqa ni maksudnya menyusul ataupun mengikut. Ataupun kalau kereta api tu gerabak tu kan. Gerabak tu kan dia melekat kan. Kita panggil apa? Lekat. Attach. Macam itulah. Macam itulah makna dia. Yang masih dan orang-orang lain dan juga orang lain daripada mereka yang masih belum. Ini fa'il, nanti kita kena cari fa'il kejap lagi Saya tulis dulu makna kat sini menyusul, nanti kita akan adjust makna asal makna tempat ni macam mana. Mana fa'il ni? Siapa yang menyusul ni? Kejap lagi menyusul ataupun terjemahan lainnya menghubungi. Sedap ke menghubungi? Kita ambil makna menyusul dulu, nanti kalau sesuai saya tambah makna lain. Bihim. Bi tak payah terjemah. Him mereka. Okey. Dan juga orang lain daripada mereka yang masih belum menyusul mereka. Faham ke tuan-tuan? Faham? Tak faham. Tak faham maksud menyusul. Dan juga orang-orang yang lain daripada mereka yang belum menyusul mereka. Banyak sangat mereka dalam ayat ini. Oh, mengikut lah. Baik. Tuan-tuan nak faham ayat ini, tuan-tuan kena tengok ayat sebelum. Kalau saya bincang, tuan-tuan akan faham. Saya terjemahkan ayat sebelum ini. Ayat pertama dah selesai. Ayat yang kedua, Allah adalah, saya bukan terjemahkan ikut makna sebiji, saya ambil mafhum saja. Allah Tuhan dia iaitu Allah lah. Allah adalah Tuhan yang telah mengutuskan di kalangan orang-orang Arab yang tidak tahu membaca, mengutuskan seorang rasul yang mana rasul ini membacakan ayat-ayat Al-Quran, membersihkan, menyucikan mereka daripada i'tiqad yang tidak benar dan mengajarkan kepada mereka hikmah. Walaupun sebelum itu mereka ini orang-orang yang sangat sesat. Dan orang-orang yang lain daripada mereka juga yang akan yang belum sempat menyusul ataupun belum sempat berjumpa dengan mereka. Faham lah. Hmm. Orang dulu sebelum orang zaman Nabi. Okay.
Tak apalah, saya mudahkan sebab panjang sangat. Panjang sangat Maksudnya macam ni, Allah telah mengutuskan seorang rasul, Allah utuskan seorang rasul ni kepada siapa? Manusia. Kaum Umi. Umi. Kaum Umi. Baik Sekejap. Cuba tuan-tuan tengok dekat sini. Dia Allah telah mengutus seorang rasul kepada siapa? Orang Arab yang umi. Dia telah mengutuskan kepada orang-orang Arab yang tidak tahu menulis, tak tahu membaca. Dia utuskan kepada mereka ni seorang rasul. Adakah rasul ini diutuskan kepada orang-orang yang ummi saja, orang-orang yang tak tahu membaca saja? Tak, orang tak tahu membaca ni maknanya orang Arab lah. Ni saya dah ulas panjang sebelum ni dalam kelas yang lepas. Kenapa dianggap orang-orang Arab di dalam tafsir disebutkan ummiyin ini merujuk. Ummiyina ni jamak kepada ummi. Kalau seorang ummi, ummiyina ni ramai. Kenapa dirujukkan kenapa digelar orang-orang Arab ni sebagai orang-orang ummi? Sebab kebanyakan mereka majoritinya tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Adakah Nabi diutuskan kepada orang Arab ini saja? Tidak. Betul? Ada semua itu. Nabi diutuskan kepada orang-orang Arab yang ummi dan juga orang-orang lain yang orang selain daripada orang Arab. Ya. Yang mana mereka ni, orang-orang lain ni belum sempat berjumpa dengan orang Arab yang Nabi diutuskan pada masa. Maknanya tak sempat jumpa lah. Yalah ya. Maknanya Nabi ini diutuskan kepada orang Arab saja? Tak. Orang yang lain daripada bangsa Arab. Jadi kalau tuan-tuan tak nak keliru, saya kena tambah sedikit dalam terjemahan ini. Dan dia juga telah mengutuskan Nabi kepada, saya kena tambah dalam kurungan kat tengah-tengah. Dan juga mengutuskan Nabi, kemudian kepada utuskan Nabi kepada orang lain. Mengutuskan Nabi kepada orang-orang lain daripada mereka mereka ni siapa? Orang Arab. Daripada mereka ni siapa? Orang Arab mereka. Kena tulis dalam Quran orang Arab. Orang Arab yang ummi tadi lah. Baru faham kan? Sebab itulah tuan-tuan, bila kita belajar bahasa Arab Al-Quran ni, kalau kita baca dengan zahir ayat, apa yang nampak dalam tulisan memang susah nak faham. Sebab tu kita kena baca tafsir. Dan kita kena tengok ayat sebelum, kena tengok ayat selepas. Okey, baik. Saya nak clearkan yang bawah ni. Cuba, dah? Okey. Sekarang kita dah faham kan? Maknanya Allah mengutuskan Nabi kepada orang Arab dan kepada orang yang bukan orang Arab juga. Yang masih tak sempat lagi, masa tu tak wujud lagi lah. Tapi akhirnya Islam berkembang, akhirnya mereka masuk Islam. Sampailah ke Malaysia dan Asia dan sebagainya, seluruh dunia. Menyusul mereka tu orang yang selepas tu lah. Ya, lepas dia, bukan sebelum. Maknanya orang lain yang belum sempat jumpa dengan orang Arab. Masa itulah. Sebab kan Nabi kan untuk semua. Jadi memang selepas Ayalah, maksud ayat ini ialah Nabi diutuskan bukan kepada orang Arab sajalah, kepada seluruh umat. Walaupun Nabi tak pernah keluar daripada semenanjung tanah Arab. Nabi berdagang ke mana? Berniaga ke Syam, atas dekat Syria, kemudian turun ke Yaman. Yaman saya tak pasti Nabi tak, tapi dalam cerita Nabi biasanya berniaga ke Syam. Okey. Tak masuk lagi ni. Saya padam. Okey.
Baik, lepas haraf ataf apa dia tuan-tuan? Apakah grammar ataupun alasan ataupun kedudukan perkataan yang terletak selepas haraf ataf? Dinamakan apa dalam bahasa Arab? Perkataan yang terletak selepas haraf ataf ni apa benda dalam bahasa Arab? Siapa boleh jawab? Cerita sihat. Ha? Tadi dia explain kan. Maktuf. Oh. Maktuf tu apa? Perkataan yang terletak Lepas huruf ataf. selepas Lepas haraf. ataf. Apa balik maktuf? Perkataan Tuan-tuan ya, maktuf ialah perkataan yang terletak selepas haraf ataf. Saya ulang balik, maktuf tu apa? Perkataan yang terletak selepas haraf ataf. Apakah baris dia? Mengikut. Tuan-tuan tengok purple A. Diagram warna purple A. Dekat bahagian bawah, tawar back. Jumpa tak? Tawar back. Bahagian bawah. Tawar back. Ini yang mengikut. Ya, isim yang mengikut. Yang pertama sifat. Yang kedua, Tuh. maktuf. Apa balik maktuf? Ya. Dia ikut siapa ni? Akharina ni ikut siapa? Sebab jauh sangat tuan-tuan. Dia ikut siapa? Allah utuskan Nabi kepada siapa tadi? Umi. Jadi akharina dia ikut ummiyina. Akharina dengan ayat sebelum ini ada perkataan ummiyina. Ummiyina. Lepas tu akharina. Jadi akharina dalam ayat ini dia ikut perkataan Umi. Ummi. Nah, tapi di sini sebenarnya ada banyak pandangan lain. Tapi saya ambil pandangan yang paling mudah untuk dibincangkan. Okey. Allah utuskan Nabi kepada orang-orang Arab yang tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca dan juga kepada orang-orang Arab yang lain. Jauh tak ni? Akharina dengan ummiyina, jauh tak tuan-tuan kedudukan dia? Tahu. Jauh. Jadi kalau tuan-tuan baca Quran ataupun kalau tuan-tuan sebab itulah orang yang tidak betul-betul mahir penguasaan bahasa Arab dia tidak betul-betul mantap, tidak kukuh ataupun ustaz-ustaz yang mengajar, cuba mengajar tafsir terutamanya yang ada kaitan dengan Al-Quran ni adalah tafsir. Kalau dia punya asas bahasa Arab dia tidak cukup ataupun tidak kukuh, takut nanti kan dia main hentam je balik ke mana-mana tuan-tuan. Okay, jadi bila tersilap kita kembalikan berkaitan dia dengan sebelum dia, kadang-kadang akan boleh menyebabkan berlakunya salah faham. Akhirnya jadi yang disebut dalam bahasa Arab sebagai dhal mudil, sesat lagi menyesatkan. Okey. Baik. Okey, dan Allah juga mengutuskan Nabi kepada orang yang lain bukan daripada bangsa Arab yang belum sempat lagi bertemu dengan orang Arab tadilah. Mereka ni siapa? Orang sekarang. Orang Arab. Saya dah terpadam lah tuan-tuan. Dah ke ni? Dah. Dah. Okay. Baik. Sikit lagi tuan-tuan. Cuba tengok dekat fi'il mudhari' yalhaqu. Yalhaqu. Tuan-tuan cuba cek dekat dalam diagram warna kuning A yang ada simbol nusyan. Dekat fi'il mudhari'. Pangkal huruf ya. Ujung dia ada waw. Sebab ini fi'il. Ya, fi'il. Bila jumpa fi'il kena cari apa tuan-tuan? Fa'il. Cara nak cari fa'il ada dua. Yang pertama kita cari isim. Formula nombor 7. Cuba tengok formula nombor 7. Cara mencari fa'il. Cara nak cari fa'il mula-mula cari isim.
marfu, isim baris depan. Ada tak? Isim baris depan kat sini. Ada tak? Ada. Bukan cari baris depan, cari isim Tak ada. yang baris depan. Tak ada. Bukan di situ cari baris depan, ni Ustaz baris depan. Bukan cari baris depan, cari isim marfu, isim yang baris depan. Ada ke tak? Tak. Tak ada kan? Kalau tak ada, guna cara yang kedua, cari dhamir yang tersembunyi. Nak tahu apa dhamirnya? Tengoklah dekat kuning A ni. Simbol ya, waw, nun. Tengok kuning A. Kuning A, fi'il mudhari' yang ada simbol ya, waw, nun. Apakah dhamir dia, tuan-tuan? Baik. Jadi fa'il dia kat sini adalah ni merujuk kepada akharina, orang-orang lain. Yang mana mereka ni Allah utuskan juga Nabi kepada orang-orang lain bukan daripada bangsa Arab, yang mana mereka ni belum sempat menyusul ataupun bertemu dengan orang Arab. Mereka ni siapa? Mereka yang pertama, yang atas ni, yang masih belum mereka menyusul. Mereka ni siapa? Orang-orang lain. Mereka yang kedua ni siapa? Orang Arab. Kan pening ni kalau kita nak terjemah satu-satu. Jadi ayat ni senang cerita, tuan-tuan balik tengok terjemahan Al-Quran lah, dia terjemah macam. Terpaksa ditukar banyak tempat supaya ayat ini boleh faham. Kalau tidak nanti pening. Okey, faham kan maksud dia? Allah utuskan Nabi kepada orang lain, yang mana orang-orang lain ni belum sempat bertemu dengan orang Arab. Okey? Faham? Ya. Okay. Yang terakhir, kisah dia dekat sini. Ustaz tadi kata suruh cari ya, waw, nun. Ini fi'il ni dia ada ya, ada waw. Nun dia mana? Ada tak nun kat situ? Tersembunyi. Okey, nun ni tak ada sebab ada haraf jazam. Baik. Kalau fi'il mudhari' yang ada nun di hujung, bila tambah haraf jazam, dia buat apa? Nun ini kena lepas tu diganti dengan Alif. Alif tu dia punya batu nisan. Batu nisan lah, di situ ada nun yang telah dibuang. Saya ulang balik. Kalau ada haraf jazam, fi'il mudhari' ni yang ada nun di hujung, bila ada haraf jazam sebelum dia, nun dia kena buang. Jadi kita dah pernah belajar, tapi kita sangat-sangat jarang membincangkan ayat-ayat fi'il mudhari' yang ada haraf jazam. Maka sebab itulah daripada respon ni saya menjangkakan bahawa tuan-tuan rasa macam tak nak belajar tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat dalam buku. Saya share ringkas saja untuk menjimatkan masa. Saya terus share dalam buku surat berapa tadi? 100 berapa tadi? 60. Kalau dah rasa sebelum 8. 163. 164. Okey, tuan-tuan boleh nampak tak skrin saya ni, tuan-tuan? Nampak tak? Nampak kalau siapa yang ada buku tu boleh buka buku teruslah. 160. Siapa yang ada buku murun siapa yang tak ada buku murun saya tak dapat nak bantu. Sebab dalam buku kuning lagi pening kalau tengok. Kalau saya suruh buka buku kuning, tuan-tuan lagi pening. Jadi tuan-tuan boleh tengok je di depan ni. Okey, secara ringkas dia ni menjazamkan ni maksudnya apa? Saya pernah sebutkan dulu. Menjazamkan ni apa? Mematikan. Menjazamkan ni apa maksud dia? Mematikan. Ada tak saya suruh buat nota apa dulu tambah dalam kelas?
Mematikan. Ada kan? Hmm. Okey. Kalau tak ada tak apalah tuan-tuan tambah 164 buku merun. Menjazamkan ni maksudnya mematikan. Cara nak matikan fi'il mudhari' ni yang pertama dengan tanda mati ataupun dengan sukun. Ni, cuba tuan-tuan tengok contoh ni. Yang tubu, taktubu, aktubu dengan naktubu ni hujung dia pada apa ni tuan-tuan? Hujung dia pada apa? Ba ni baris depan. Okey, jadi tempat-tempat yang baris depan tidak ada apa-apa isu nak matikan dia, matikan je lah. Jadilah ba tu mati. Lam yak daripada yang tubuh bila tambah lam ni kan haraf jazam tadi kita ulang kaji kan? Jadi bacanya lam yaktub. Taktubu jadi lam taktub. Tanda mati dia sukun ni, nampak? Sukun ni matilah dalam bahasa Arab sukun, bukan sukun Melayu. Okey. Baik. Aktubu jadi lam aktub. Naktubu jadi lam naktub. Okey. Yang kedua, kalau ada haraf illah, ada huruf sakit, kita buang juga huruf sakit ni. Kita kena buang Yang ada huruf sakit ni kita kena buang. Ni saya tak dapat nak ulas panjang. Nantilah next week saya ulas sikit tuan-tuan saya ambil masa sikit awal kelas ulang kaji ni. Okey, yang ada huruf sakit kita buang. Okey, tuan-tuan fokus dekat yang ini. Yang ni semua ada apa ni? Yaktuba ni huruf di ujung ni ada apa? Ada huruf apa kat ujung? Yaktuba ni, yaktubuna. Tuan-tuan cara nak tengok dia ialah cara tengok buku ni yang sebelah kanan ini yang asal. Dalam buku tu yang sebelah kanan yang asal, yang sebelah kiri yang ada haraf jazam dan telah berlaku perubahan. Tuan-tuan kena bandingkan kanan dengan kiri Okey. Kalau tuan-tuan perasan kategori yang ketiga ini semua ada huruf apa kat ujung? Yang tubani, yang tubuna. Ada huruf apa kat ujung ni? Ada huruf nun, betul? Ya. Lepas tu bila masuk arah jazam ada tak nun kat ujung? Tak ada dah. Tak ada. Baik. Jadi ringkasnya yang untuk fi'il mudhari' yang hujung dia ada nun cuba tengok nombor 3 ni, sebelah kiri untuk fi'il mudhari' yang hujung dia ada nun. Nak matikan dia kena buat macam mana? Kena buang nun. Kalau ikutkan yang ada kaitan yang kita kat sini ialah yang tubuna. Dengan ayat yang kita sedang bincangkan ialah yang tubuna. Di pangkalnya huruf ya, hujung dia ada apa? Waw, nun. Betul? Di pangkalnya huruf ya, hujungnya ada waw, nun. Cuba tengok depan. Pangkalnya huruf ya, hujung dia ada waw, nun. Jadi cara nak matikan dia kena buat apa? Kena buang. Sebab tu ada nun tak kat sini? Tak ada dah. Tak ada. Dapat? Dapat Okay. Kenapa tak masukkan, kenapa tak sebut tambah alif, tambah yang nak matikan tadi kan? Betul Nisan tadi tu. Kenapa tak sebut? Just buang nun saja. Oh, soalannya kenapa tak sebut tambah alif? Kenapa? Sebut buang nun saja. Ayatlah buang nun dan tambah alif macam tu. Baik, alif ni tak ada pun sebenarnya. Bukan saya kata tak kena tambah, bukan saya kata kena buang nun dan tambah alif. Alif ni dia ada fungsi lain sebenarnya Alif ni kenapa ditambah alif? Supaya nak bagi tahu bahawa waw ini adalah menunjukkan ramai. Macam mana saya sedang bertimbang nak bercerita ke tak cerita. Saya cerita ringkas lah. Tuan-tuan rasa tak puas hati, next week saya cerita awal kelas. Okay, sebab sekarang ni pun kita dah hujung kelas. Cuba tuan-tuan tengok perkataan dia ni. Yad'u. Yad'u. Ini fi'il mudhari' tuan-tuan. Di hujung dia ada huruf apa? Mati. Wow, mati. Ini domainnya apa tuan-tuan? Cuba tengok kuning ni. Saya terus bagi tahu lah. Ini domain dia buang.
simbol dia sepatutnya kalau dalam diagram di pangkal huruf ya, hujung dia baris depan. Tapi sebab waw ni huruf sakit ke huruf sihat? Sakit. Sakit. Haraf illah orang nak sebut haraf illah. Boleh baris ke? Haraf illah ni kalau bariskan yad'u. Tak. Berat ke ringan? Yad'u. Berat ke ringan? Berat. 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 Jadi dimatikan. Okey. Jadi huwa ni seorang ke ramai tuan-tuan Rahman? Huwa. Orang. Orang. Seorang. Okey, cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat fi'il madhi yang mana dhamir dia fi'il madhi. Kuning A. Menyambung. Ada hujung dia ada tambah apa? Waw alif. Waw alif. Tengok dekat fi'il amar antum. Waw alif. Waw alif. Hujung dia juga ada waw alif. Hum ni seorang ke ramai? Ramai. Saya tulis J ni jamak Antum ni seorang ke ramai? Ramai. Ramai juga. Kenapa ada alif ni? Kenapa ada alif ni? Tujuan dia nak bezakan seorang dengan ramai. Kalau ada waw, lepas waw mati tak ada alif, seoranglah dia. Kalau lepas waw mati ada alif, ramai. Okey. Kat sini seorang ramai tuan-tuan Rahman. Seorang ramai ni waw ni. Ramai. Ramai. Jadi alif itu bukan saja-saja je bubuh Kalau kita belajar tajwid kat sini tak ada apa hukum dia mat asli je lah sini mat asli mat tabi'i. Baca 2 harakat je lah. Ada mengganggu apa-apa ke? Alif, tulisan alif ni ada mengganggu sebutan ke? Tak. Lamma yalhaqu bihim, tidak ada apa-apa kesan, bacaannya tetap 2 harakat. Tetapi kenapa wujud kat situ? Nak membezakan di antara mufrad dengan waw yang memberi, dia tidak nak membezakan waw yang memberi makna ramai dengan waw selain daripada itu. Kalau ramai lepas waw mesti kena ada alif. Kalau seorang, kalau tak ada alif maknanya itu bukan seorang, bukan ramai lah. Okey. Boleh? Itu jawapannya. Dan alif ni ada nama dia lah. Nama dia alif fariqah. Alif yang membezakan di antara mufrad dengan jamak. Fariqah. Nanti next week lah saya cerita. Tolong ingatkan saya awal kelas. Ustaz, tolong cerita tentang alif yang ada kat sini. Kalau saya takut saya terlupa tuan-tuan. Okey. Boleh dapat boleh tangkap sekat ni boleh tangkap InsyaAllah. Okey, baik. Nanti saya akan ulang lagi next week. 2 benda lah, satu fi'il mudhari' majzum dengan alif ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya rasa setakat itu saja kelas kita pada malam ini. Tak dapat. Saya tadi tengok jam rasa macam sempat habiskan satu ayat. Akhirnya tak sempat juga. Okay. Apalah daripada saya pergi laju-laju nanti takut ramai yang tertinggal kereta api. Takut nanti dia terus tertinggal. Okey, baik. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti setakat ini sahaja pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yatluna al-kitaba nazratan wahidatan yahfazunahu fihi يفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم انا نستودعك ما علمتنا فرد الينا عند حاجاتنا لا تنسنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Minna minkum taqabbal karim. Jazakumullahu khair. وإياكم. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.